جزيلا مستمعي الكرام والمستمعي الكرام، استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي راديو إيكيم. إيكيم FM, inspirasi utama Anda. Bismillah. Mata kan entusiastik, interview macam saya dia bos pun tengok yakin lah. Sekali masuk kerja takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat. Itu kita kena bangunkan kelemahan kita dengan keperluan. Kalau dalam 2 tahun ni daripada jatuh bangkit, tetapi solusi yang paling saya lihat ialah bila kita beramal dan beriman kepada Allah, insya-Allah kebangkitan itu akan berlaku. Tetapi dalam modul yang saya kita kata terbitan daripada bahasa Inggeris. Tetapi kalau kita nak bicarakan tentang moral dan etika, sebenarnya Petikan selanjutnya iaitu ke-50. Wa idza lazima ay yakuna qabuluhu li tilka sifatil mafrudati al-huduthi kainan fil azali sahha ay menentukan kepada kualiti hubungan, dan rumah tangga itu atau keluarga itu sebenarnya kerana adanya hubungan. Dan kerana itulah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dengan cepat saya baca tentang Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah
bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa, bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke, Man? Betul, Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya 1 malam. Diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi. Dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra' dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh, langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Megah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh, langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih.
dan semua orang salah. Dia saja yang betul, mudah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Selamat datang ke penerbangan Inspirasi IKIM bersama pesawat IKIM 1992R. Kami dengan bangga membawa anda ke destinasi pengetahuan dan inspirasi. Temui dunia baru melalui buku-buku IKIM yang memberi inspirasi dan informasi. Dapatkan koleksi terbaik kami di ikimniaga.my atau aplikasi Shopee Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-5769-5400 untuk bantuan kru. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami ke dunia pengetahuan dan inspirasi yang penuh makna. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Zaman sekarang semua naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Tawau 100.7 FM. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang masih bersama untuk petang ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua bersama Kembara Inspirasi, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Pesona de Zahra. Dan untuk petang ini bersama Pesona de Zahra kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda soalan pertanyaan, kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Untuk waktu ini ada di talian kita mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Iyakumullah. الله يفتح عليك. امين امين الحمد لله. رضى عنك. لا يرضى عن الجميع. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Ustaz, insyaAllah kita ada Isma Nabi, asma daripada Asma'un Nabi yang kita bincangkan 201 Asma'un Nabi. Untuk petang ini kita ada satu lagi nama baru, nama Isma Nabi Wahid. Dan bersama Al-Fadhil Ustaz untuk petang ini sebagai mukaddimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Datin Mona, saudara kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya kita dalam Pesona de Zahra dan tema kita tahun ini adalah daripada Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu gelaran-gelaran nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita kongsikan nama Nabi iaitu Wahid, iaitu yang terutama, yang maknanya teristimewa, yang satu-satunya, Wahid.
yang teristimewa, yang maknanya yang satu-satunya, yang terutama kan. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kenapa Nabi SAW digelar wahid, yang teristimewa, yang terutamanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW memberitahu kita keistimewaan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahad qabli. Okay, maknanya aku ni diberikan kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelum aku. Maknanya terutamanya Nabi, istimewanya Nabi SAW. Nabi itu diberikan 5 perkara yang tidak lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak pernah diberikan kepada orang yang terdahulu daripada aku. Jadi maknanya kita nak tengok keistimewaan itu, dan kita sebagai umat macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dalam maknanya aktiviti seharian kita. Okey. Yang pertama Nabi SAW menyebut bahawa nusirtu birrahbatil masirati syahr. Aku ni dijadikan, maknanya dihadirkan perasaan gerun pada musuh-musuhku, kan? Maknanya dalam perjalanan masirati syahr, iaitu sebulan perjalanan. Itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, kan? Ataupun siapa-siapa pun terdahulu. Maknanya Nabi ini ada kegerunan pada hati musuh-musuh Nabi SAW. Masiratu syahr, dengan nama Nabi itu dia ada rasa gerun. Yang memberikan rasa gerun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bacakan dulu 5 baru kita syarahkan. Yang kedua, wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahuran fa inama rajulun min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Maknanya Nabi kata bahawa aku ni dijadikan bagi aku ni, bumi ni semuanya suci untuk bersujud. Kan? Maka di mana saja salah seorang daripada umatku mahu mendirikan solat, maknanya maka dibolehkan untuk diberikan solat. Kan? Di maknanya itu benda yang diberikan. Kalau dia kata umat terdahulu, dan tempat-tempat sahaja yang boleh dia menunaikan ibadah-ibadah. Tapi bagi umat Muhammad, solat mana-mana pun boleh diberikan. Okey. Kemudian yang ketiganya, apa kata Nabi SAW? Nabi itu diberi adalah wa uhillat lil maghanim, dan aku mana dihalalkan kepada aku tu, iaitu yang ketiga dihalalkan kepada aku ni, iaitu al-maghanim, maknanya binatang-binatang, kan, ataupun haiwan-haiwan yang terdahulunya walam tahilla li ahadin qabli, yang dulu diharamkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kan, yang maknanya ada al-maghanim, maknanya diharamkan umat terdahulu. Jadi umat Muhammad ni banyak benda yang dihalalkan. Okay. Kemudian yang keempat, apa kata Nabi? Wa'u'titu syafa'ah, aku diberikan peluang untuk memberi syafaat. Wa kana Nabi, dan yang kelimanya, wa kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Dan aku ni, dan nabi-nabi yang terdahulu dia diutuskan kepada kaum-kaumnya yang tertentu, sedangkan aku diutuskan kepada manusia keseluruhannya, kata Nabi SAW. Jadi itulah kelebihan dan keutamaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, sampai diberikan gelaran Al-Wahid. Mana wahid itu mana yang terutama, yang teristimewa, yang pertama yang diberikan sebelum umat-umat terdahulu. Okey, mari kita syarahkan. Okey, ibu kakak tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama yang diberikan kepada Nabi SAW adalah diberikan perasaan gerun pada musuh-musuh Nabi ketika mereka ingin bertemu dengan Nabi. Jadi Nabi SAW ni dia ada perasaan yang maknanya ada kelebihan. Maknanya kalau orang yang memusuhi dia itu gerun dia. Jadi maknanya, dan bagi seluruh umat Muhammad sebenarnya yang dia berpegang betul-betul kepada ajaran Allah dan juga Rasul, benda ni dianugerahkan kepada dia. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda, orang dengar Sayyidina Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dia terasa gerun. Gerun tu kerana Allah mencampakkan rasa gerun di hati mereka. Orang-orang Parsi ketika itu kan, sebelum datang para sahabat tu datang ke bumi Parsi, gerun mereka. Kan? Orang-orang Rom pun begitu juga. Kan? Maknanya ada terasa gerun kepada orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman ni, hidup dia ni lebih jelas. Dia hidup dia adalah untuk Allah dan juga Rasul. Sebab itu ketika
tentera salib kalah dalam peperangan salib, kan? Maknanya tentera salib ni mula-mula dipimpin oleh orang Perancis, kemudian dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian barulah datang orang British, iaitu Richard de Lionheart. Kalau Richard de Lionheart pun juga mengalah. Apa kata mereka, orang Islam ni tak boleh nak dikalahkan dengan senjata, kerana mereka mempunyai modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Kan? Sebab itu mereka mencari jalan macam mana nak lemahkan Islam tu di dalam. Maka selepas peperangan salib, mereka tubuhkan University Oxford. University Oxford tu asalnya adalah untuk Oriental Study, untuk maknanya Orientalis, mengkaji bangsa-bangsa Muslim. Kurun ke-16 barulah ada subjek-subjek sains, perubatan dan sebagainya. Pada awal perubatan Oxford adalah untuk itu sebenarnya. Mana dia gerun. Dan orang Islam ni terasa gerun, rasa macam hati itu bergetar, sebab memang Allah kurniakan. Jadi bagi umat Muhammad pun sama juga. Kalau memang betul-betul dia itu beriman kepada Allah dan Rasul, benda tu ada dekat dia. Maknanya musuh tu datang tu rasa gerun kepada mereka tu. Okey. Yang kedua, Nabi itu namanya wahid, yang teristimewa, yang terutama. Kemudian Nabi itu maknanya yang first lah diberikan. Kan? Iaitu dijadikan seluruh tempat di bumi ini sebagai tempat untuk mengerjakan sembahyang. Dan bumi itu sifatnya suci bagi umat Muhammad. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi nak sembahyang hanya di sinagog dia. Dia kalau tak ada sinagog, dia tak boleh nak sembahyang. Orang-orang Nasrani pun begitu juga. Tapi bagi umat Muhammad ni, antara kelebihan Nabi orang yang pertama dapat, iaitu nak sembahyang, dijadikan mana-mana bumi ini suci untuk mereka sembahyang. Mereka merebahkan dahi mereka, maknanya ke bumi untuk menyembah Allah di mana-mana tempat pun. Sebab itu kalau kadang-kadang kita tengok kan, kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang biasa berjalan ke luar negara, kita boleh tengok orang sembahyang dekat airport, dekat lapangan terbang kan. Kita boleh tengok orang sembahyang dekat jalan-jalan. Kita boleh tengok orang sembahyang dekat tepi sungai. Kita boleh tengok orang sembahyang kat tepi-tepi gunung. Sejuk kita tengok orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana dijadikan bumi ni semuanya boleh untuk sembahyang. Okey. Apa yang ada pada sembahyang? Ini kita dekat-dekat dengan maknanya mood Isra Mi'raj ni kan. Dalam sembahyang ada satu doa yang Allah letakkan. Wajib kita baca. Kalau kita tak baca, tak sah sembahyang kita. Kan? Doa ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Okay? Hidayah-hidayah ni benda apa? Hidayah-hidayah ni adalah bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Sebab manusia kan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian, datin kan, manusia ni, dia setiap hari dia kena buat beratus ataupun beribu keputusan hidup diri dia tu. Kan? Sekejap lagi ni kita nak makan, kena apa, gitu, semua keputusan hidup. Jadi hidayah ni adalah bantuan Allah untuk membantu kita membuat keputusan hidup supaya bertepatan dan tidak salah. Terutamanya tidak salah dan tidak salah daripada kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna hidayah. Dan sebab itu orang yang jaga solat dia, hatinya itu keputusan hidup dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah jadikan muka bumi ini bagi umat Muhammad. Bagi umat Muhammad antara kelebihannya, dia boleh sembahyang kat mana-mana dia nak buat sembahyang, di mana-mana pun dia boleh mendirikan sembahyang. Sebab itu sembahyang ni bagi umat Muhammad adalah benda yang kita tak dapat tidak kita kena jaga. As-solah imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Saya kan ibu-ibu, kakak saya sekalian kan, saya kalaulah andai kata anak kita nakal kan, maklumlah kan anak kita bila dia dah meningkat remaja, kadang-kadang sebelum dia dapat cari diri dia sendiri kan, dia ada kenakalan dia kan. Jadi walaupun anak kita nakal, sebenarnya bebelan yang paling penting jangan dia meninggalkan solat. Kita bebel dia tidur banyak, kita bebel dia main game banyak, kita bebel dia jalan malam-malam tidak balik ke kan. Kita bebel dia pakai kereta kita, pagi-pagi minyak habis. Ini semua cerita kat Baghdad bukan kat sini Okay. Kita bebel dia. Ya, kita rasa macam apalah anak aku ni kan.
Tapi sebenarnya bebelan yang paling penting supaya dia tidak meninggalkan solat. Sebab apa? Kalau dia tak tinggalkan solat, senakal mana pun dia, insya-Allah dia pandai cari jalan pulang kalau dia tersalah memilih jalan. Sebab dalam solat ada doa ihdinas siratal mustaqim itu. Yang Nabi kata, Nabi wahid, Nabi yang paling utama, pertama kali diberikan, tidak pernah diberi kepada umat terdahulu, adalah semua bumi ini boleh kita dirikan solat. Maknanya boleh kita doa untuk diri kita. Ihdinas siratal mustaqim itu. Okey? Untuk kita sambung lagi berbaki 3 lagi. Yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Kita berhenti rehat sebentar. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Di kau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini bersama rancangan Pesona di Zahra bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada petang ini. Masih bersama Ustaz dan kita masih lagi membincangkan tentang Asma'un Nabi Wahid. Untuk petang ini ada beberapa perkara, 3 perkara lagi Ustaz yang tidak dapat di kaum sebelum ini. Bagaimana Ustaz untuk sambungannya, silakan. Okey, terima kasih kepada Digital Mota, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak
ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala kita menyambung kembali kan. Kita sedang bincang nama-nama antara nama Nabi SAW itu wahid, yang pertama, yang terutama, yang teristimewa. Ada satu benda yang tidak pernah diberi kepada umat terdahulu. Nabi orang pertama yang mendapat itu 5 perkara kita dah bincang tadi. Yang pertama iaitu dihadirkan nasi gerun musuh-musuh Nabi ketika mereka ingin bertemu dengan Nabi SAW. Yang keduanya, dijadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat untuk mengerjakan sembahyang, dan bumi itu sendiri sifatnya suci. Sembahyang itu ada doa untuk diri kita. Dan yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Yang ketiga, wa uhillat lil al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Nabi kata maka dihalalkan kepadaku haiwan dan binatang dan yang dahulunya diharamkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kan? Maknanya dikurniakan kepada Nabi SAW itu maknanya ada benda-benda yang maknanya tidak diberikan kepada umat terdahulu. Al-Maghanim ni ghanimah pun ia, maknanya harta rampasan perang pun ia, kan? Begitu juga dengan maknanya benda-benda berkaitan dengan makanan yang tak dibenarkan terdahulu pun ia, kan? Semestinya kalau disebut sebagai al-ghanimah itu harta perang, maknanya ada cara pembahagian dia, kan? Maknanya dihalalkan kepada Nabi itu mana yang tidak pernah diberikan, dihalalkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada Nabi, yang benda-benda yang boleh dimakan, kan? Maknanya ada benda-benda yang orang dulu tak boleh, tapi pada Nabi SAW itu maknanya dihalalkan atau dibenarkan. Kemudian yang keempat apa kata Nabi SAW? Ma'utitu syafa'ah, kan? Maknanya Nabi itu dikurniakan dia ada syafaat ataupun pertolongan. Tidak ada Nabi-Nabi terdahulu itu ada peruntukan dia boleh meminta, maknanya memberikan syafaat kepada umat, hanya kepada Nabi SAW. Sebab itu maknanya benda ni memang sangat istimewa kepada Nabi SAW. Dan sebab itulah kita perlulah berusaha untuk memenuhi syarat untuk layak mendapat syafaat. Syafaat ni dia ada 3 syarat dia. Yang pertamanya, salin, ibu kakak sekalian, kena salin. Ataupun tak salin pun hafal. Okay? Sebab kata hukama, maknanya tambatlah ilmu itu dengan menulis. Kerana selemah-lemah, sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Qayyidul ilma bil kitabah. Maknanya tambatlah ilmu itu dengan menulis. Kerana sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Jadi maknanya ada 3 syarat untuk mendapat syafaat. Yang pertamanya, kena ada rasa mencintai Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Engkau cintai benda lain. Kau cintai dunia engkau. Kau cintai kehidupan kau. Maka benda itu tidak akan masuk kubur dan dia akan meninggalkan engkau. Ini dalam Quran Allah sebut, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak harta itu melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sehingga tiba-tiba kamu itu diusung ke kubur. Maknanya dengan apa yang kamu cintai. So kita kena bentuklah ya. Maknanya mencintai Nabi SAW. Itu syarat pertama. Dan bak kata hadis sahih Melayu, nak cinta ni tak kenal maka tak cinta. Maknanya kita memang kena mengenal Nabi SAW. Dengar pasal Nabi, kena banyak baca pasal Nabi, kena kenal Nabi. Baru kita akan lahir kecintaan. Syarat yang kedua untuk mendapat syafaat, iaitu kena banyak berselawat pada Nabi SAW. Dan bahawa yang banyak berselawat, maka layaklah syafaat itu kepada dia. Antara selawat-selawat adalah selawat yang umum. Antaranya selawat yang kita baca selepas daripada mendengar azan. Kan doakan Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Yang kita dengar dekat TV ke kat radio tu, itu halal syafaati. Halal dia mendapat syafaat aku kalau dia membaca doa itu. Mereka kena banyak berselawat pada Nabi SAW. Dan yang ketiganya,
syarat untuk mendapat syafaat daripada Nabi, kena amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Tak boleh nak amal banyak, jangan tinggal langsung. Ada yang berbentuk peribadi diri. Yang pertama, macam contoh yang peribadi ni, macam contoh kita pakai baju, memulai dengan tangan kanan, masuk tandas, mula kaki kiri, senyum itu merupakan sunnah Nabi. Senyum di hadapan saudara, kata Nabi, merupakan sedekah. Kita pakai cincin. Ada sunnah bentuk keluarga. Kita merahmati keluarga kita, isteri kita, suami kita, itu semua sunnah Nabi SAW. Ada sunnah itu berbentuk masyarakat. Contoh menganjurkan majlis ilmu. Contoh maknanya membuat benda-benda yang it'amut ta'am, memberi orang makan contohnya. Ada berbentuk maknanya negara, mempertahankan negara, membangunkan negara, sunnah. Ada membentuk ummah. Ummah ni maknanya yang lebih luas lagi. Contoh macam hari ini saudara kita di Palestin, maknanya dalam keadaan susah dia, dalam keadaan dia diuji dengan berbagai ujian. Paling kurang doakan dia. Kalau mampu, bagi hantar sedekah, hantar bantuan keuangan kalau mampulah. Okey? Jadi maknanya amalkan sunnah Nabi. Jadi Nabi SAW itu diberikan ada syafaat. Sebab itulah kita perlu memburu syafaat. Ini dalam personal dizaharat dan bentuk keluarga, kita kena didik anak kita, isteri kita, dan ingatkan suami kita supaya hidup kita ni ada satu benda yang teratas, antaranya penuhkan hati dengan kecintaan. Hari ini kalau kita bercerita mengenai cinta dalam keluarga, kita terlalu tamak dengan kita nak supaya cinta tu suami kita mesti sayang kat kita seorang je. Kita lupa bahawa dia perlu dahulu mencintai Allah dan Rasul. Kita ingatkan tu. Sebab cinta pada manusia ni dia boleh berubah. Sebab manusia itu tak sempurna. Tapi kalau berasaskan kepada Allah dan Rasul, benda itu akan sempurna. Dan hari ini kalau berjauh masa dia marah macam mana kat kita pun, tapi sebab dia ada cinta Allah dan Rasul, dia akan mencintai kita. Kerana yang suruh mencintai isteri, yang suruh mencintai suami adalah Nabi SAW. Yang suruh mencintai ibu dan ayah adalah Nabi SAW. Yang suruh merahmati dan menyayangi anak-anak kecil adalah Nabi SAW. Sebab itu kadang-kadang kita terlalu tamak. Kita cakap supaya abang sayang saya tak, abang sayang saya tak. Kita kena ingatkan juga abang sayang Rasulullah, sayang Allah. Nampak macam tak logik sangat, tapi boleh diusahakan, boleh dicuba. Kalau suami dia cuba mengajak maknanya isteri dia ke arah mencintai Nabi, begitu juga dengan isteri, mana sama-sama akan menyayangi benda yang sama. Maka bila benda yang sama tu, kita akan memperkecilkan masalah-masalah yang kita hadap, masalah rumah tangga dan sebagainya. Sebab mencintai Nabi itu sangat penting. Bukan saja di dunia, dekat akhirat tu sebagai sumber kepada syafaat. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Itu benda yang keempat. Dan yang kelima, Nabi itu namanya wahid. Maknanya yang pertama dapat, yang terutama, yang teristimewa. Kenapa? Yang kelimanya, apa kata Nabi SAW? Wa kana an-nabi yub'athu ila qaumihi khassah. Bahawa para nabi itu, para anbiya itu diutuskan kepada kaumnya yang tertentu. Wa bu'istu ilan nasi ammah. Dan aku ini diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi maknanya Nabi SAW satu-satunya Nabi, wahid, yang pertama, yang terutama, yang istimewa, diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi sebab itu, sebagai umat kepada Nabi wahid, iaitu Nabi yang terutama, yang utama, yang istimewa, kita disuruh untuk menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia. Itu Nabi SAW pernah mengingatkan kita, hadis riwayat Tirmizi, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Sampaikanlah pada aku walaupun sepotong ayat. Kenapa Nabi pesan begini? Kerana supaya kita menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Sebab Nabi itu sifatnya, dia adalah orang yang diutus kepada seluruh manusia. Kita sebagai umat Muhammad perlu berwatak sebagai umat kepada seorang yang diutus kepada seluruh manusia. Sebab itu diajarkan kepada umat Muhammad ni supaya kita menyampaikan balighu anni walau ayah. Dan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian ni,
Kalau kita melihat dan menelusuri sejarah, maka kita akan dapati ketika kewafatan Nabi SAW, para sahabat bertebaran di muka bumi ini. Kita jumpa lebih 3 suku sahabat meninggal di luar tanah Arab. Dan kita jumpa makam sahabat di China. Ada Sayyidina Qas, makamnya ada di Uyghur sana. Dan Sayyidina Abi Waqqas, makamnya ada di Guangzhou sana. Baru-baru ini ditemui makam di Barus di Sumatera. Makamnya tertulis wafat pada 38 Hijrah. Dan kalau tak sahabat, tabi'in di sana. Dalam kajian universiti di sana. Kita jumpa makam sahabat di India. Kita jumpa makam sahabat maknanya di mana-mana tempat. Sampai kan ada satu hari kan Datin Mona. Saya kan bawa orang pergi Palestin hampir tiap-tiap bulan bawa orang pergi Palestin. Dan ini pun bulan Ramadan yang akan ada, kita sama-sama pergi, kita bawa aturkan bantuan-bantuan. Dan Israel tahu saya hantar bantuan. Jadi dia sekat saya untuk masuk. Jadi tim saya akan masuk. Maknanya yang jalan rasminya lah. Jalan tak rasminya tak perlu saya cerita kat sini. Okey, maknanya tim saya masuk. Jadi satu hari, ketika mula-mula saya disekat oleh Israel sebab dia tahu saya hantar bantuan. Jadi saya kalau jemaah tu masuk ke dalam Baitul Maqdis, saya ni akan pergilah sekitar, saya akan hantar jemaah nak pergi dengan saya. Jadi apabila jemaah masuk dalam, saya akan pergilah sekitar negeri itu melawat dan sebagainya kan. Okey. Jadi satu hari itu saya pergi ke Cyprus. Cyprus ni daripada Amman dalam 1 jam menaikkan terbang. Saya tak pernah tahu Cyprus tu apa. Saya tak pernah tahu Cyprus tu ada apa. Apa keadaan saya semua ambil terbang daripada Amman turun dekat Larnaca. Sampai-sampai saya pun check in hotel, saya pun sewa motor. Saya tanya kepada kepada orang tu, mana tempat-tempat orang Islam? Oh, dia kata ada satu masjid kat sana. Aku kena pergi masjid tu lama sangat. Saya pun bawa motor, saya pergi ada masjid situ. Kan? Sampai masjid situ sampai sebelum waktu asar. Saya pun masuk, saya pun solat Zuhur, saya solat tahiyatul masjid, saya solat Zuhur. Tapi tu ada satu makam tau. Ada satu makam. Jadi makam tu saya pergi, saya pusing kat makam tu, saya kata, hati saya kata kau ni orang yang somebody lah. Tapi maaf aku tak kenal lah. Saya bercakap ke diri saya lah. Maaf lah, mana dalam hati saya. Aku tak kenal, tapi aku dapat feel. Aku dapat rasa kau ni orang hebat sebenarnya. Aku dapat rasa, tapi minta maaf lah, aku tak kenal. Kan? Jadi waktu saya pusing tu, memang makam tu bau wangi lah. Wangi kan siapa tu? Bagus penjaga makam ni kan. Maksudnya mana jaga makan ni bagus. Maksudnya wangi bau ni. Kan? Okey. Habis tu saya pun duduklah iktikaf dekat masjid tu. So memang tak ada program apa pun. Masuk waktu asar. Sampai waktu asar, saya pun sembahyang dengan jamaah. Habis jamaah, imam menyapa saya. Jadi imam pun kata, kau daripada mana? Daripada Malaysia. Oh iya ke? Bila datang pun sampai lah pun semua. Kan? Kemudian imam pun tanya, kau tahu tak? Kau dah ziarah makam tu? Saya kata, saya dah ziarah. Kau tahu tak siapa ke dalam tu? Saya kata, saya tak tahu. Siapa dalam tu? Dia kata, mari aku bawa kau. Dia pun bawa saya. Dia kata, makam ni kau tak sebenarnya. Makam, kita berhenti rehat sebentar. Okey. Untuk sambung, kita berhenti rehat sebentar dulu. Ya, suspend je Ustaz. Saya pun tunggu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan kita untuk waktu ini, betul, kita nak berehat seketika. Tunggu untuk kita nak tahu siapa namanya sahabat itu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan YouTube IKIM FM. Terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM
IKIM FM, inspirasi utama anda. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, وَبَيِّنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ. Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Johor Bahru 106.2 FM. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Pesona di Zahra, dan Alhamdulillah masih bersama Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masih bincangkan tentang nama atau Asma'un Nabi Wahid, dan kita tunggu dari tadi Ustaz, kita nak tahu siapa yang dalam darih itu, siapa namanya. Silakan Ustaz. Suspend Ustaz. Kita sedang kongsi dan bicarakan mengenai nama Nabi Wahid yang terutama, yang pertama, yang teristimewa. Kenapa Nabi kata diberi kepada aku yang tidak pernah diberi kepada umat-umat yang terdahulu, kan? Jadi yang kelimanya iaitu diberi umat Nabi-Nabi semua diutus kepada umat tertentu. Aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi sebab itulah para sahabat bertebaran menyampaikan Islam, maknanya ke mana-mana tempat. Okey, kita senang cerita mengenai macam mana saya pergi ke Cyprus, itu ada dekat Larnaca tu, ada satu kuburan satu orang, kan, di mana imam tu bawa saya berjalan. Saya pun kata, tadi bau wangi, saya katakan. Maknanya baguslah, maknanya kau bagi bagi jaga makam ni sangat bagus. Imam tu kata apa? Tak ada, kita tak bau banyak wangi. Biasanya kalau bau wangi tu dia mengalu-alukan orang datang. Itu ikut imam tu. Saya tu bergemang bulu roma saya ni. Saya dah ambil gambar bulu roma saya bergemang. Dia kata, tak ada, kita tak banyak wangi. Kalau wangi tu dia mengalu-alukan. Kalau ikut imam lah. Saya pun bergemang. Betul kan? Dia kata ini makam ibu makcik susuan Nabi. Namanya Ummu Harim. Ummu Harim. Jadi Sayyidina Aminah, dia menyusul satu orang ibu. Ibu ni menyusukan Ummu Harim juga. Jadi Ummu Harim ni
makcik susuan Nabi SAW. Kan Ummu Harim ni. Dia maknanya Nabi SAW kan bapa ayah dia meninggal, dia anak yatim kan, anak yatim piatu. Mak dia pun meninggal waktu dia kecil lagi. Jadi maknanya dia tak sempat ada mak ataupun ayah kan. Jadi Ummu Harim ni makcik susuan Nabi, dan watak Ummu Harim ni memang macam mak-mak. Nabi kalau dia sedih sangat, antara rumah yang dia akan pergi adalah Ummu Harim ni. Jadi Ummu Harim pun watak macam mak-mak. Kalau dia tengok Nabi matang, dia akan masakkan untuk Nabi. Ummu Harim ni. Hari satu hari tu Nabi datang, Nabi sedih sangat. Macam biasa kita manusia, kalau kita sedih kita ingat mak kita kan. Nabi macam tu macam sedih sangat. Jadi dia pergi rumah Ummu Harim. Ummu Harim pun tengok, dia kata, tak apa Muhammad, duduk dulu, biar Ummu masakkan. Jadi kata, wahai Ummu, aku hari ni sedih sangat. Boleh tak nak baring hidup? Maka mari. Maka Nabi pun baring. Ummu masak. Selesai masak, ketika tengah hidang, belaga bekas makanan tu Nabi terjaga. Kali ni muka Nabi ceria sangat. Jadi Ummu pun tanya, Muhammad, tadi kau muka macam sedih sangat. Kenapa kali ni macam ceria sangat? Dia kata, wahai Ummu, ketika aku tidur, di dalam mimpi Allah bagi aku berita gembira. Nantikan Ummu, orang Islam ni diterima di banyak tempat. Nantikan Ummu, orang Islam ni mampu beli kapal. Dan nanti, maknanya orang Islam boleh menggunakan kapal berdakwah, menyampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia ni. Maka Ummu Harim kata apa? Wahai Muhammad, doakan Ummu, pelayaran pertama umat Islam, doakan biar Ummu ada dalam kapal tu. Nabi tu angkat tangan doa, ya Allah, nanti kalau pelayaran pertama biarlah Ummu Harim ada dalam kapal. Kan? Berlaku peristiwa hijrah, kerana tak lama lepas tu Nabi wafat, diganti dengan Sayyidina Umar, diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar. Allah panjangkan umur Ummu Harim. Ketika zaman Sayyidina Osman, orang Islam telah mampu beli kapal. Pelayaran pertama umat Islam daripada Palestin pergi ke Cyprus untuk mengembangkan Islam. Dan Ummu Harim ada dalam kapal itu. Menangis Ummu Harim. Aku teringat anak saudaraku Muhammad mendoakan supaya aku berada di kapal itu. Sampai di Cyprus, mana berdakwah di sana, menyampaikan Islam di sana, meninggal di sana, dikebumikan di sana. Ini kita cerita 1400 tahun dulu. Macam mana Nabi itu diutuskan kepada seluruh umat, Nabi nak kita berwatak seperti itu. Sebab itu ciri umat Muhammad dirakamkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat di kalangan umat-umat semuanya yang pernah dikeluarkan di kalangan manusia. Apa ciri-ciri dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu tu cirinya suka benda baik, sampaikan benda baik, tak suka benda buruk, cegah benda buruk, kemungkaran, dan kamu beriman. Itu ciri umat Muhammad. Nabi kita sebagai Nabi untuk seluruh umat, kita umat Muhammad perlu menjadi umat kepada seluruh umat. Perlu menyampaikan risalah ini. Sebab itulah 5 benda ni Nabi tu wahid. Jadi sebagai kita umat Muhammad, kalau betul-betul kita nak jadi umat Nabi SAW yang bagus, kita berwataklah seperti mana yang sesuai watak umat Muhammad. Umat terdahulu tak ada amar ma'ruf nahi munkar, tak ada bagi dia. Umat Muhammad ada benda itu. Kan? Jadi maknanya bila kita tahu nama Nabi itu wahid, istimewanya Nabi, kita belajar pada hari ini, kita aplikasikan pada keluarga kita. Kita sampaikan benda yang baik pada keluarga kita. Kepada isteri kita tegur. Kan? Kita menegur isteri yang salah bukan untuk supaya dia berubah. Kita tegur kerana Allah suruh menegur orang yang salah. Kalau kita menegur kerana nak merubah dia, kita akan kecewa. Kita kata, malas aku berbuih-buih mulut bercakap, tak mau berubah, tak mau ikut pun, kita akan kecewa. Kan? Malas aku bercakap dengan lelaki, asal bercakap dia gaduh, Sebab apa? Kita nak kita bercakap, kita merubah dia. Salah niat tu. Kita bercakap sebab Allah suruh kita bercakap yang betul. Kan? Dan perbetulkan cara dia, perbetulkan kaedah dia, perbetulkan uslub dia dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. InsyaAllah yang merubah adalah Allah, bukan kita. Yang merubah adalah Allah. Jadi saya kan pernah DJ Datin Mona kan, pernah dalam Pesona di Zahra ni, saya Pesona di Zahra kan dah masuk tahun ke-15. Pernah di Pesona di Zahra, satu hari ada orang bertanya, dulu kita ada
soalan live tau pakai telefon. Dulu Jadi menangis-nangis dia telefon. Jadi macam mana nak tegur suami? Saya kata ginilah. Sebelum tegur tu solat hajat 40 kali saya kata. Sama ada 40 hari atau 40 kali Maknanya mungkin satu hari buat 3-4 doa khusus. Pertama, ya Allah bagi aku kekuatan untuk bercakap. Yang kedua, ya Allah kalau aku bercakap biarlah suami itu dengar. Dia nak bercakap dengan lelaki dengan minta kepada Allah benda tu. Ada kekuatan nak bercakap, dan kalau bercakap biarlah suami dengar. Lepas lebih kurang 3 minggu atau sebulan lepas tu, orang yang sama, kakak yang sama, ibu yang sama, doa balik, mana telefon balik kita. Apa suami Sarah ni? Telefon balik, alhamdulillah Ustaz, suami saya memang keras orang dia. Tak pernah pun nak dengar cakap saya ke apa, tak pernah pun. Tapi hari itu saya cakap, dia boleh dengar dan menangis Ustaz. Alhamdulillah dah dapat perubahan. Tengok, sebab apa? Sebab kita bercakap kerana Allah suruh kita menegur orang salah. Niat kena betul, kena minta kepada Allah supaya dilembutkan hati. Bukan kita bercakap nak ubah dia, kita tak mampu nak ubah manusia. Kalau kita faham benda ni, kita belajar nama Nabi Al-Wahid ini istimewa, menyampaikan tu dengan macam mana caranya, betulkan cara dia, betulkan niat dia. InsyaAllah orang yang kita bercakap tu dia boleh dengar dan boleh dia berubah. Maknanya kita berkongsi apa yang baik kepada dia tu. Ni kalau kita cakap dengan kita niat nak berubah dia, kita akan kecewa. Kita rasa berbuih-buih bercakap, tak mau dengar pun cakap ni yang malas aku. Niat tak betul, kita kecewa lah. Cuma niat betul. InsyaAllah Allah akan bantu. Tak ada kecewa insyaAllah. Berbuih-buih pun tak kisah, pahala tak ada. Wallahualam. Alhamdulillah, itulah kena betulkan niat, kita baiki juga untuk kita membaiki diri, untuk kita membaiki orang lain, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini Ustaz, banyak ya perkongsian yang kita nak kongsikan insya-Allah, tapi banyak episod lagi bersama Ustaz insya-Allah. Untuk waktu ini Ustaz tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan berdoa. Ustaz silakan. Okey, insyaAllah. Sebagai kesimpulan dia kan, jadi hari ini dalam Pusat Zahra, base tahun ni adalah dengan kita bicara pasal nama-nama Nabi, gelaran Nabi SAW. Nanti Hakim pun selalu maknanya mendendangkan nasyid daripada Ustaz mana dah kan, maknanya yang mendendangkan nasyid Asma'un Nabi itu, Masya Allah. Hari kita dengar, kita ambil pelajaran pada dia untuk kita applykan pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada orang sekeliling kita, insyaAllah. Mudah-mudahan semua baik, diri baik, keluarga baik, masyarakat baik, negara baik, dan semua ummah menjadi Allah kurniakan kebaikan dan keberkatan insya-Allah. Kita akhir dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan dan perbincangan untuk petang ini. Semoga insya-Allah sentiasa ada manfaat kepada para pendengar. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah ana kull khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami. Dia Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Februari 2024. Kota Kinabalu 6.28 minit malam, Tau 6.23 minit malam, Lat Ratu 6.19 minit malam, Kuching 6.57 minit malam, Mary 6.39